Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia dan selamat sejahtera. Pada malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita lagi, sama-sama kita boleh tunaikan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dikatakan salatul isya, yang cara ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, ibu bapa dan pula hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan ni kita mai buah pula. Masalahnya malam Sabtu ni kita mai berbuah-buah, kita mari bermuzakarah, kita mari mengingati di antara kita satu sama lain, sebagai setengah jam ataupun lebih kurangnya, untuk kita sebelum pada kita nak tidur, maka kita ambil peringatan sikit, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, Allah Taala kata, "Hai Muhammad, engkau mengingatilah, hendak engkau mengingati, fa inna dzikra, maka sesungguh mengingati, ingat gimari ni." Kita mengingat gimari, kita nasihat menasihati, kita peringatan sama-sama kita satu sama lain, ataupun di antara kita muslimin dan muslimat, tanfa'ul mu'minin, ialah satu perkara yang dapat beri manfaat dan beri kegunaan untuk kita semua. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini sikit sebanyak yang amo nak wilah kepada sebagai tausiah ataupun pesan ni kepada diri saya sendiri, dan kepada antum, kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang mengikut live kita pada malam ni. Mudah-mudahan malam kita jadi berkat, dan malam kita kita belum pada kita nak tidur, maka kita buatkanlah adab-adab tidur, kerana mati kita ketika tidur tu dikatakan mati kecil. Mati tu orang panggil tubikkan ruhul yaqazah, ialah ruh, dikatakan ruh untuk kesedaran kita. Ibu bapa dirahmati, kerana kita mati itu dikatakan keluarkan satu ruh, dikatakan ruhul yaqazah. Kerana ruh dia dari tubuh badan kita ni ada dua. Mau nak kecek malam ni, yang pertama ruhul hayah, dikatakan ruhul hayah. Apa ruhul hayah? Yakni ruh untuk kita boleh bernafas, dan ruh yang kita boleh bernyawa dengan dia, itu satu ruh. Ruh ni apabila ia tubik, maka manusia tu nak nyawa tak boleh. Manusia saat ni tu akan dibawa ki akan dia, ataupun dikebomingkan akan dia apabila keluarkan ruhul hayati. Orang panggil ruh yang untuk menghidupkan kita. Boleh kita rasa, boleh kita sedar diri, boleh kita terkabar, boleh kita ingat, boleh kita dengar suara, boleh kita ambil perbezaan, ni suara siapa, ni suara Abdullah, ni suara Yusuf, ni suara Muhammad, ni suara Zakaria. Jadi dengan sebab ada ruhul hayah itulah yang boleh kita hidup, boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita berjalan. Ada roh yang kedua namakan ruhul yaqazah. Apa ruhul yaqazah? Dengan dia saat ni tu, dengan ruh yaqazah ni, dengan ruhul yaqazah ni boleh kita khabar, boleh kita kesedaran ketika kita tak tidur, kita dengar siapa dia kecek. Misalnya kita si Abdullah kecek, si Zik kecek, kita boleh tahu, kita boleh beza. Kata ni suara Abdullah ni, ni suara Zakaria ni, ni suara Siti Fatimah ni, ni suara bagi Syarifah ni. Bermaknakah dengan suara tu, dengan ruhul yaqazah yang ada di dalam diri kita ni, dapat membawa kita boleh buat perbezaan, dan kita khabar dengarkan suara orang. Tapi apabila kita duk seling-seling ngatuk sangat-sangat, maka kita seling tu tak tahu dah kata demo kecek gopo. Demo kecek tepi telinga kita dah, kecek dekat kita dah, tapi kita tak boleh nak beza, kita tak boleh tahu gapo yang demo duk kata, gapo yang demo duk bercakap, gapo demo duk kata kita. Maka kita tak boleh tahu, tak boleh khabar. Sebab apa? Sebab ketika ni orang panggil ruhul yaqazah telah keluar, telah tubik daripada tubuh badan kita. Sebab itulah roh tu juga mi pergi ke Mekah, roh tu juga mi pergi ke ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita ambil cara buat, cara ringkasnya. Ruh di tubuh badan kita ni ada dua. Yang pertama nama ruhul hayah, ialah ruh untuk hidup. Ruh ni kalau ada, seorang itu mulia, seorang itu boleh menyawu, seorang itu boleh menafas, seorang itu boleh pergi situ sini, lagi pula boleh bernafas, boleh gapo berdenyuk tubuh badan. Adapun ruhul yaqazah ni, kalau ruhul yaqazah ya tu begi, kita tak boleh kesedaran. Apabila ketika tu kita tidur, apabila ketika tu kita tak khabar sejam, 2 jam ataupun 10 jam ataupun 8 jam, dengan sebab ruhul yaqazah tu tu baik daripada tubuh badan kita. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya amun nak pesan malam ni, sebelum pada kita nak tidur, maka kita ambillah asmayah. Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang mengambil wuduk, maka bagi dia memperelok akan wuduk dia, maka akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia pilihkan syurga yang mana yang dia nak. Lapis itu daripada syurga, Allah Taala pilih kepadanya. Ibu apa? Ni maksud daripada hadis Nabi ta, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang mempercomel, yang ambilkan wuduk, ambil asmaya belum nak tidur lagi. Ni kita nak tidur tak berapa je, setengah tidur pukul 9, setengah daripada tidur pukul 10 setengah, setengah daripada pukul 11, setengah pukul 12. Ini mengikut keadaan masing-masing. Tapi nak pesan malam ni, apabila kita nak tidur, maka kita ambillah asmaya. Kita ambil asmaya. Hak Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu'. Barang siapa yang mengambilkan wuduk, lepas tu dia mempercomel wuduk dia, basuh tangan pun comel, berkomor pun comel, isapkan hidung pun comel, maka basuh muka pun kena dengan cara-cara tertib yang Nabi ngajar. Maka orang ini, Nabi kata di dalam hadis tu, maka akhirat esok Allah Ta'ala kepada dia. Apa dia? Allah Ta'ala dia tu pilih yang mana syurga yang dia nak kena masuk. Satu, malam ni nak tidur, hak bapa nak pesannya, ataupun saya nak pesannya, ambil asmayah. Dah, pencucikan tubuh, beruh gigi, cucikan tubuh, kamar dia apabila tidur, buatkanlah adab-adab tidur. Mula sekali kita baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hingga akhir waladdallin. Amin. Minta Tuhan tunai hajat kita. Dan yang kedua kita baca ayat kursi jadi wakas 9. Wakas 9 ni bapa nak hajar ataupun amba nak hajar kepada saudara-saudari. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi bismillah wakah. Baru ia jadi ubat, baru ia jadi pagar kita. Dua. Lepas tu belum nak tidur, baca pula kita suratul An'am. Baca suratul An'am. Kerana kita nak menepih daripada penyakit-penyakit di akhir zaman. Penyakit ke apa? Yakni penyakit kena lah tidur. Ataupun penyakit nak tidur lah, tidur tak khabar, bangun pak jadi mata nak celak tak boleh. Ataupun tidur mari saat ni tu bangun pak tu alio tu baik. Dia belenyo. Ataupun tidur mari nak bergerak kaki tangan tak boleh. Maka kita nak jaga daripada penyakit ni. Hak untuk guru kita pesannya, suruh baca suratul An'am. Awal daripada suratul An'am hingga sampai kepada ayat yang 3. Mana ibu bapa amat nak baca malam ni? Nak ibu bapa bakat-bakat beramal, muslimin dan muslimat bakat beramal supaya nak jaga daripada penyakit kena ataupun penyakit amal pap. Sebab di hari ni ramai manusia mai duk cari amal saat ni tu tentang penyakit amal pap dan amal perut. Maka amba nak pesannya kepada ibu-ibu dan bapa, saudara-saudari, malam ni kita baca Al-Fatihah, ambil asmaya meroyak dah saat ni, bacakan Fatihah, bacakan ayat kursi, minta Tuhan tolakkan segala bala-bala, sama ada bala bencana, bala yang ada di kawasan kita, di lingkungan kita, ataupun bala yang turun daripada langit, minta Allah Ta'ala selamat dan jauh daripada kita. Tu niat kita baca ayatul kursi.
Dan kita baca yang ketiga daripadanya suratul An'am. Suratul An'am mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sekat tu ulai 3 kali. Pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Lepas tu kita sapuh tubuh kita. Minta Allah Ta'ala jauh daripada penyakit kena. Ya Allah, Ya Ilahi, dengan berkat ayat mana suratul An'am ini, mintalah engkau lepaskan diriku ni daripada penyakit kena ataupun penyakit semak di dalam tidur aku ni. Lepas tu kita bacalah hak Nabi hajar dalam hadis. Kita buatkan adat tidur baca Fatihah. Saat ni kita baca dah. Baca kuliah, baca kul wallah, baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas. Nah, siuk di tangan sapuh kepala kita sekali, lepas tu 2 kali, 3 kali. Nah, lepas tu kita zikir sikit Siti Fatimah. Banyak orang terlupa belaka ni. Benar mudah-mudah ya ibu bapa, saudara-saudari ataupun muslimi muslimat, benar mudah-mudah. Tapi yang nak buat tu yang susah, nak istiqamah setiap malam, nak istiqamah setiap malam. Kadang-kadang bergaduh klik mari letih apa tidur dengan begitu, tak ada mi asmaye, tak ada baca Fatihah, tak ada baca ayat kursi, tak ada baca suratul An'am. Inilah satu perkara yang terjadi sebab terjadi punca bagi orang di akhir zaman. Orang sekarang ni banyak terkena di dalam tidur, banyak kena menyakit dalam tidur. Bawa bangun tidur nak telak mata sebelah tak boleh, tapi mati sebelah sebelah tubuh. Ni ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudari muslimi muslimat semua, patutlah kita jaga. Kalau kita tak sewi kena menyakit ni, maka kita bacakanlah hak mau ayat sani Fatihah, ayat kursi, lagi pula suratul An'am. Lepas tu adat tidur baca kuana pakul siuk. Nah, sapuh 3 kali. Lepas tu zikir Siti Fatimah. Hak Nabi pesan pada Siti Fatimah. Ilah Rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali. Bagai mudah ibu bapa. Muslimi muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian ataupun yang duk mengikut live ini, benar yang mudah, perkara yang mudah sangat bagi kita. Tapi perkara ini nak jadi istiqamah, nak jadi tetap bagi kita, ini sangat susah. Kerana manusia kita ni kerja tak sama. Kadang-kadang tu baik kerja luar, maklik mari letih penat-penat. Kadang-kadang dia ni kena jaga malam tu baik pergi beli ikan di tanah mak di jujur ataupun di sapang pelaklik mari ataupun letih jual ikan nak pergi pagi klik lah. Klik bakal letak paletung, tak ada mani, tak ada mi asmaya. Ini salah satu punca yang nak membuat pada kita jadi penyakit. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang amun nak pesan pada malam ni. Patutlah kita pakat-pakat jaga, patutlah kita pakat-pakat dah pakat-pakat mai bawa. Amalan kerana ulama kata al-istiqamatu khairum min alfi qaramah. Kerana bermula istiqamah itu kita tetap setiap malam kita mi asmaya. After kita nak tidur, kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi, baca suratul An'am. Kemudian kita buatkan adat tidur. Maka ulama kata al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Bermula istiqamah itu terlebih baik daripada 1000 karamah. 1000 kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada seorang yang beristiqamah. Lepas pada kita nak tidur, saat ni belum nak tidur, baca surah Sejadah, baca surah Tabah. Lepas dah tu kita tidur. InsyaAllah, biiznillah kita dapat selamat daripada goda-goda syaitan, daripada syaitan yang nak mengganggukan di dalam tidur kita. Maka nak bacakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun haqqun 'ala Allah ta'ala alla yudkhilahumul jannah wa la yuzikuhum na'imaha mudminul khamri wa akilur riba wa akilu malil yatimi bighairi haqq wa aqul walidaini. Rawahul Hakim fa fihi ta'wilan. Jadi hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Dicerita daripada Abi Hurairah, saudara-saudari ataupun muslimin-muslimat, diceritakan hadis ini daripada Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahasanya Nabi qal, sebeda Nabi, arba'atun, 4 gulung ni. Ni kita perhati mulai. 4 gulung ni hakun Allah, berhak dan benar di atas Allah Subhanahu wa taala, alla yudkhilahumul jannah, alla yudkhilahumul jannah, bahawa tidak memasuki Allah akan mereka itu ke dalam syurga. Jadi orang panggil daripada 4 gulung ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memasuki mereka ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dah. Orang panggil arba'atun hakun Allah alla yudkhilahumul jannah. Allah Taala tak akan masuk dia dalam syurga. Mana ibu apa? Orang ni tak boleh masuk syurga, satunya wala yudhikuhum na'imaha, dan tidak memberi kecak Allah hum akan mereka itu, akan arba'atun haq ni. 4 gulung ni yang benar ni, ataupun 4 kumpulan yang benar ni. Allah Ta'ala takwi rasa, takwi kecak akan mereka itu na'imaha, akan nikmatnya nikmat syurga. Orang ni tak boleh masuk syurga sedar, lepas tu nikmat syurga dia tak boleh rasa. Ya tak boleh kecak nikmat syurga sedar, supaya kita makan watapah hari ni, watapah ni nampak comel dah, segar dah, kecak rasa hari ni. Allah sedap pada tufah dunia saat ni 70 kali ganda. Esok kita makan watapah rupa ni juga, tapi esok lebih sedap daripada ni 70 kali ganda pula. Berganda-ganda, kau sari, kau sedap, kau sari, kau sedap, kau sari, kau lazat. Ini nikmat syurga. Kau sari, kau mudah. Itu nikmat syurga tu. Kau sari, kau mudah. Kau sari, kau gagah. Kau sari, kau sedap. Makan watapah hari ni, berasa elah ni 70 kali ganda daripada rasa watapah dunia. Esok sedap daripada hak kemarin lagi. Masya Allah. Tapi orang yang ada hak Nabi sebut ni, dari hadis yang diriwayat, dicerita daripada Abi Hurairah, maka orang ni tak boleh masuk syurga. Allah Tuhan tak masuk orang ni dalam syurga. Tuhan tak benar dia masuk syurga. Tuhan tak izin dia masuk syurga. Lagi pula Allah Ta'ala saat ni tu, takwi dia tu rasa, takwi dia kecak nikmat syurga. Mana yang pertamanya? Orang yang tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ibu apa? Saudara-saudari, orang yang Allah Ta'ala tak boleh masuk syurga. Siapa dia? Muslimin muslimat, mudminul khamri, orang yang mengekali minum arak. Masya Allah. Orang wali inilah. Masya Allah. Waliyazubillah. Orang yang minum arak. Minum arak bekas sekali. Dia mengekali pas hari-hari. Hari ni minum. Esok minum pula. Lusa minum pula. Tulak minum pula. Dalam hidup tu minum arak sampai berbulan-bulan. Sampai bertahun-tahun. Makna kata bukan minum hari ni, esok tak minum, lusa tak minum. Bulan depan ni dak mengekali. Apa makna mengekali? Lepas minum, hari ni minum, esok minum pula, tulak minum, minggu depan minum sama. Dalam hidup tu dengan pening 24 jam. Kemudian di hari ni banyak ibu bapa ni waliyazubillah, orang mengekali minum arak. Orang ni juga golongan pertama Allah Ta'ala takwi masuk dalam syurga. Dan orang ni juga Allah Subhanahu wa taala takwi rasa nikmat syurga. Waliyazubillah. Minta jauh lah. Pala ni arak banyak pesing berapa? Ada arak pesing cair, ada arak pesing kering. Ni masuk dalam arak. Apa takrif arak yang dimentakrif, diberi apa? Pengenalan oleh ulama kepada kita. Ialah tiap-tiap muskirin, lagi pula tiap-tiap perkara yang memabukkan kita. Kullu muskirin haramun. Tiap-tiap perkara yang memabuk akan kita itu haram. Sama ada perkara yang mabuk saat itu, sama dia tu pesing cair ataupun pesing kering. Kalau ni ada pesing cair, kita tak arak tu saat ni wai ataupun mekong ataupun lau ataupun daripada kering, daripada butir, daripada ubat gila. Ni orang panggil arak kering. Maka orang yang mengekalikan benda-benda pesing ni, maka akhirat esok Allah Ta'ala tak izin, tak benar pada dia nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala tak akan dia tu rasa nikmat-nikmat syurga. Waliyazubillah. Patut orang hadap sakut dengan menega ni semua. Semua. Dah. Masalah dia saat ni tu tak ada main, dia tak ada makan, tapi dia tolong ta'awanu. Di atas apa? Ta'awun di atas orang kerja maksiat. Kita ta'awun di atas orang jual. Kita ta'awun, kita tu tak ada makan, tapi kita tu menega masalah. Maka at-ta'awun itu hari lagi ada. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan.
Kita jangan tolong-menolong di atas berdosa dan di atas kejahatan dan di atas buat seteru dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita tak ada makan, kita tak ada minum arak, kita tak ada makan putih, kita tak ada makan apa, tak ada makan roti, tak ada makan ubat gila, tapi kita nega. Makna kita nega, kita reda dengan maksiat tu. Kama dia satu kaedah ar-ridha bil maksiati fa ya maksiatun. Kita reda dengan maksiat, kita setuju dengan maksiat, kita suka dengan maksiat, maka kita pun masuk dalam golongan maksiat juga. Kita makna tu walaupun tak minum, walaupun kita tak makan, tapi menepati kita tu makan sebab kita reda, kita suka, kita berjual pada mereka. Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari, hadirin hadirat yang duk mengikuti live ini, maka kita pakat fikir sini banyak sekali lah ni. Banyak sangat di akhir zaman sebab Nabi kata tak akan berlaku kiamat. Dan tak akan timbul kiamat. Lagi pula tak timbul kiamat, tak hasil kiamat, selama mana benda mabuk ni tak zuhir di akhir zaman. Pada hari ni kita tengoklah dengan mata kita sendiri. Tengok mata kita sendiri. Banyak duk jual air ketung, jual dan ketung tabatah biasa ialah ni. Nah ni, ini nak royak kata hak Nabi kata dengan mukjizat dia, dengan pengetahuan dia yang Allah Taala wahyu dia, benda ni sudah timbul. Sebab Nabi kata tak akan timbul kiamat, tak akan berlaku kiamat apabila benda mabuk ini tak lahir zuhir-zuhir. Kemudian dalam hari ni kita nampak dah lahir-lahir depan mata kita, kata benda mabuk tu duk berlaku dah di depan mata kita. Tak ada siapa dia berani kata apa di hari ni. Kenapa? Kerana Nabi kata dah akhir zaman akan timbul benda mabuk ni, orang panggil di hadapan kita zuhir-zuhir nyata. Inilah alamat yang terbesar, kiamat tu tak lama. Ibu bapa yang dirahmati, muslimi muslimat, marilah kita pakat jaga, pakat fikir. Kerana Nabi kata mudminul khamar, orang yang mengekali benda mabuk daripada arak ataupun arak pecai ataupun arak kening, orang ni Allah Taala tak akan bubuh dia dalam syurga, tak akan masuk dia dalam syurga, dan Allah Taala tak akan dia tu rasakan nikmat-nikmat syurga. Ibu bapa, ya kena lepas dengan kau orang ni. Orang ni ya kena lepas dengan kau dulu. Kena bakar lain dengan kau dulu. Makna kena katak lain dengan kau dulu. Lepas tu fok duk lain dengan kau malah kata apa ibu apa. Deh, kada sahabat Tuhan kata nak wa yusqa min ma'in sadid. Dituang akan dia daripada nano, dituangkan dia daripada air nano, daripada nano darah hak yang duk mengalir tu baik daripada anggota bagi siapa? Anggota bagi ahli dengan kau duk tu baik daripada mulut mereka, daripada nano, daripada darah. Maka fok duk dalam dengan kau tu akan kecak rasa ibnu tu. Pahit sangat-sangat daripada nano ahli ngako yang keluar daripada tubuh-tubuh badan ahli ngako. Bermakna kata orang yang mengekalkan minum arak, mengekalkan benda mabuk, orang ni Allah Ta'ala akan bubuh lain ngako dulu. Allah Ta'ala akan bakar dengan ngako dulu. Berapa habis dosa itulah baru Allah Ta'ala akan naik mari kepada di antara ngako dengan syurga. Suruh malaikat ambil pergi kepada Qaul Kausar, suruh mandikan orang ni dulu. Satu, orang yang Allah Subhanahu wa taala tak buat masuk di dalam syurga, dan orang ni tak boleh rasakan nikmat syurga wal iazubillah. Jadi fok yang duk ngekal dengan benda-benda mabuk. Inilah kita nak beri kesedaran kepada sendiri, kepada antum semua hadirin hadirat muslimi muslimat. Anak-anak cucu kita pakat-pakat jagalah. Kita pakat-pakat beri kesedaranlah kepada anak-anak cucu kita, kepada anak-anak kita ataupun orang duk di bawah cara kita. Mintalah kita berdoa, minta jauhlah pada benda-benda mabuk ini ataupun daripada benda-benda pening ini. Kerana benda ini Allah Subhanahu wa taala tak masuk orang ni dalam syurga Allah. Golongan pertama. Yang kedua, ni mau nak kecek. Yang kedua, wa akilur riba. Yakni orang wahai makan riba. Makan duit anak, makan duit bunga. Ni. Hak ni takut kau ni, gelak perut ni. Ni salah satu daripada doa yang Allah Taala tak terima. Ni sebab tak aku doa dah, minta dah nyakit ku ni, ku doa dah ataupun nak wijaya, tapi kita minum arak, kita makan riba. Orang minum arak setitik, Allah Ta'ala tak terima doa dia 40 hari. Lepas tu kalau dia duk minum setitik sehari, bukan setitik yang minum, tapi nak atas setitik arak, Allah Subhanahu wa taala tak terima doa dia 40 hari. Lepas tu kalau dia minum dalam sehari tu sejebur segelas, berapa titik tak ada kena kecek bertahun-tahun tu tak terima doa. Sebab tu doa orang sekarang tak diterima sebab dia duk guna apa?
Dia duk makan gapo, masuk dalam perut dia, dalam darah dia masuk gapo. Sebab tu ya akak, ya Allah, doa tu bahang saja. Doa dia tu tipu saja. Kerana dalam perut pedas dia, dalam daging darah dia, benar haram terus. Kerana dalam hadis Nabi, siapa-siapa dia main benar haram ataupun minum arak setitik, maka Allah Ta'ala batalkan doa dia. Tuhan tak terima doa dia masanya 40 hari. Lepas tu berapa titik yang minum sehari, berapa titik hari ni, esok berapa titik pula, lusa apa hari tu berapa titik. Supalah budak-budak lah ni duk makan dan ketung tu berapa titik. Sebab itulah payah kita nak berdoa untuk dia, nak sampaikan doa untuk dia nak berubah tu payah. Yang kedua, orang yang makan reba, makan duit anak, makan duit bunga. Supaya tak pak Cina dia taruh duit di bank 10 juta, maka dia tak ada makan duit ibu, dia dok ambil anak tu ya. Kerana bank week dia sebulan tu 10,000, 20,000, kerana dia ada sipang taruh di dalam bank 20 juta, 10 juta, maka bank week dia saat ni tu 10,000 ataupun 20,000, dia makan anak tu. Maka kita orang Islam, kita orang mukmin, kalau duk makan duit bunga macam ni, maka kita saat ni tu diharamkan masuk di dalam syurga. Maka Tuhan negahkan kita masuk dalam syurga, maka kita diharamkan makan nikmat-nikmat syurga. Tuhan tak wi kita rasa nikmat-nikmat syurga, wal iazubillah. Banyak golongan duk capur, duk tepuh dengan masalah reba merebawi. Orang panggil ribawiyun. Masalah menega mah bersumpah meroyak dari situ. Orang menega mah asyuran tu beli mah 30,000, dia jual demo sore tu 70,000, 100,000. Ini haram belaka, ini dikata duit bunga belaka, ini akil riba. Ini satu orang yang menegah Allah Taala tak wi masuk syurga. Orang ni tak boleh masuk syurga dan Tuhan tak wi rasakan nikmat-nikmat syurga. Bagi gulungi makan reba, maka harap-harap jaga. Nah, kerana Tuhan tak masukkan kita di dalam syurga Allah dan kita tak akan rasa nikmat-nikmat Allah Ta'ala di dalam syurga. 2. Yang ketiga, wa akilu malil yatimi bighairi haqqin. Yang 3, orang makan harta anak yatim. Misalnya kita, anak saudara kita anak yatim, kakak kita besar kita, ya tak mun tolong caralah anakku dia aku mati ni, mun sebagai jadi wali budak ni, mun sebagai jadi orang retah harta budak ni. Tapi dalam retah lembu budak ni ada 10 ekor. Lembu ya gemuk-gemuk, kita mai tukar ambil lembu ya, jadi lembu kita kukuh penyakit-penyakit kepada anak yatim. Ni makna kita makan harta anak yatim dengan tidak ada kebenaran. Tak ada kebenaran. Jadi tak ada kebenaran. Dengan sebab tak ada kebenaran itulah makna kata salah satu daripada Tuhan tak terimakan doa kita, dan salah satu lagi Allah Ta'ala tak masuk kita dalam syurga apabila kita makan harta anak yatim dengan tidak ada kebenaran. Kita tak boleh masuk syurga Tuhan. Bingat-bingat. Sebab itulah Tuhan kata orang yang makan harta anak yatim wasayaslauna sa'ira. Orang ni akan makan api neraka masuk dalam perut. Akhirat esok Tuhan tak masuk juga dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang keempat. Golongan keempat ni wa aqul walidain. Orang yang deraka dua ibu bapa. Wal iyasubillah. Ni banyak duk berlaku. Ni benar-benar duk royak semua ni benar duk berlaku. Nabi sebut dengan mukjizat ya, benar duk berlaku dia hari ni. Kemudian dia mau tanya sepon sekong pon ti mai dai. Kah babo tak apalah babo jawab tagiat tu. Dia mau tanya sekong pon ko mai dai. Kah babo beli barang cara asyurah. Nanti babo yak setagi. Jadi masalah yang keempat, sekompon saat itu orang panggil boleh ke tak boleh. Pon barang tu. Kita beli kereta cara asyuran, beli kereta cara kita mula-mula bayar daw, 200,000, lepas tu pon setiap-tiap bulan tu, 6,000 ataupun 5,000 babo yak setagi. Jadi yang golongan keempat, hak Allah Ta'ala tak masuk dalam syurga, iaitu orang yang deraka ke ibu bapa. Wak menyakit hati ibu bapa. Wak sakit hati, wak menyedih hati kepada dua ibu bapa. Hak Tuhan kata, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Ayat tu tak kata tak boleh kata. Sepak tapa tibuk ibu tak ada apa, ayah tak ada apa, sepak tak ada apa, lutut tibuk. Ayat tu dia panggil Tuhan larang kita pun Tuhan tak sewi kata. Lepas tu lebih pada tu orang panggil kiyah aulawi. Makna terlebih pada tibuk tapa. Kau teruk lagi kata tu tak boleh dah. Pahala ni kita menyedih hati ibu bapa.
Wak ibu bapa kita sakit hati, wak ibu bapa kita teriak menangis, sedih hati dengan sebab kita, orang ni pun tak bahu syurga. Sebab Nabi SAW nak sebut pada satu hadis lagi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, atau kama qala, syurga itu adalah ia di bawah tapak-tapak kaki ibu kamu. Bermakna kata, siapa dia nak masuk syurga, ia kena buat baik kepada ibu bapa. Barang siapa yang tak buat baik kepada ibu bapa, orang ni tak ada kena angin masuk syurga. Bahu syurga pun tak bau. Nah, itu yang maksud daripada hadis Nabi. Mau nak ulas sekali lagi, pak perkara ni kita ambil malam ni, orang yang tak bahu syurga, tak boleh masuk syurga dan tak boleh rasa nikmat-nikmat syurga yang ditegahkan oleh Allah. Yang pertama sekali, orang yang mengekali minum arak. Sama ada arak tu cair, sama ada arak tu kering. Seperti butir, seperti ubat gila. Yang keduanya, orang yang makan orang yang makan reba, makan duit bunga. Duit bunga saat ni tu sama ada duit bunga daripada bank. Awak emo kita demo bereteh 10,000. Tapi ketika demo bayar 10,500, 500 tu orang panggil bunga. Wahi makan duit bunga. Orang ni pun tak bahu syurga Allah Subhanahu Wa Taala ibu apa. Yang ketiga, orang tak masuk syurga juga, iaitu orang makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim dengan tak ada kebenaran. Tak benar. Makan harta anak yatim tak benar weh. Tak benar nah. Mana harta anak yatim asalnya pok ya taruhnya puluh rasa ni untuk sara anak dia. Tapi kita ambil harta tu jadi hak kita. Kita buh nama kita. Sana nama anak yatim. Bawa budak ni besar sikit, kita tak tahu nama tu. Kita duk makan, kita hasil getah dia. Ni dia panggil makan harta anak yatim tak benar ni. Tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Yang keempatnya hak banyak berlaku lagi, deraka ke ibu bapa ni sia ni. Kak ni dek kecek panah kat dia setengah tu. Syarah kau orang malah kata poh kecek gitu gini. Tapi dengan ibu bapa tak boleh selih. Dengan ibu bapa menyedih semua-semua ibu bapa. Orang ni tak ada kena angin nak masuk syurga. Bau syurga pun tak bau. Ni kita kena ingat ibu bapa. Kena ingat lebih banyak ni. Kita buat gapo ibu bapa kita sedih. Buat ibu bapa kita saat ni tu dia sakit hati. Saya kata dah wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katalah pada ibu bapa kamu. Maka mana jawab soalan, dia mau katanya, setengah daripada katanya masalah kita beli barang pon saat itu boleh ke tak boleh? Jawab kata, jadi kita ada duit tak ada. Kita ni masalahnya duit tak ada. Tapi masalah helah tu adalah masalah kita, masalah asyuran bagi kereta ataupun bagi mutu. Ni maka ulama-ulama kita hak besar-besar daripada ulama-ulama petani kita, ulama-ulama luar negara pun masalah kita nak beli kereta dengan asyuran, beli mutu dengan asyuran sebab kita orang kampung biasa. Nak beli 1,000, 2,000 ni susah. Kemudian kita nak pergi cari duit beli 100,000 stokon. Allahu Akbar. Lepas kerja saat ni tu mata kata apa deh. Merah mata-mata. Nak beli nasibet taruh. Nak beli taruh duit siapa 100,000, 200,000 ni. Nak bayar daun tu. Nak bayar apa muka tu. Allahu Akbar. Sangat-sangat susah. Kadang-kadang setengah tu siapa bergadai berjual. Kamar dia kata ulama kalau kita nak ambil barang sepatutnya kena ambil kereta ke masalah ambil mutu. Tapi kita orang panggil darurat. Apa darurat? Yakni kita terpaksa. Kalau tak ada kereta, nak hantar anak ponok pun payah. Kena duk tupai demo sokmo jauh-jauh. Susah. Kereta demo sekali gitu. Banyak anak. Nak banyak sikit-sikit, kita tak gamuk. Nak wis sikit-sikit, wasa tak luluh. Kereta orang, kita nak pergi penyel sokmo tu tak gamuk. Nak hajak tuai kereta tu. Kadang-kadang demo pun ada kerja. Kita nak pergi hajak demo sokmo-sokmo tu. Pasal kita ni perlu. Darurat. Kena pakai kereta. Kerana anak duk ngaji taning sore, duk ngaji nara sore, lepas tu nak pergi duk sewa kereta demo berminyak semua, payah weh. Apabila jadi darurat lagu ni, maka kaedah tak ad-darurah tubihul mahzurat. Kaedah tu. Apabila darurat terpaksa dan terkepit, maka ketika ni memperharukan kita, boleh makan ataupun memperharukan kita perkara yang haram. Misalnya kita jalan le bukit, bawa barang, bawa bekal, maka ketika tu kita sesak le bukit, tahu nak pergi ke mana. Tahu nak jalan cekak jalan pusing klip bekas tulah. Jalan klip pusing bekas tulah. Nak tubik dalam hutan, tubik dalam bukit tak boleh. Tapi makan ni yang kita bekas tu sudah habis dah.
Sudah habis dah. Sudah habis dah. Nak makan apa tak ada dah. Bekal kita tu. Muka banyak hari dah sesak ni. Maka tiba-tiba kita duduk jalan saat ni tu. Nampak seekor babi ada depan kita. Ataupun satu mayat ada depan kita. Babi tu mampu. Ataupun orang tu mati. Maka boleh ke ketika ni kita nak makan mayat. Nak isi dia tu pergi bakar makan. Ataupun babi tu kita nak isi saat ni tu. Nak pergi bakar makan. Boleh ke tak? Jawab kata boleh. Sekadar nak memperhidupkan nyawa kita. Ini orang panggil ad-darurah. Terkepit, terpaksa kena makan. Kalau tak makan, kita mati. Maka ketika ni, haruslah kita makan perkara yang haram. Asal babi tu haram. Mayat orang haram. Tapi kerana terkepit untuk perhidupkan diri, maka ketika tu harus. Supaya dengan kereta, kita nak belikan kereta asyuran. Nak pon kereta tu. Pon kereta, asyuran kereta tu, boleh ke tak boleh? Jawab kata boleh kerana darurat. Apabila kita tak ada kereta, anak nak hantar nak ngaji senara pun susah. Nak hantar nak pergi ngaji betung, hantar nak ngaji tani pun jadi payah kena duk penyihat demo. Maka ketika ni, bolehlah kita saat ni beli kereta dengan secara kita saat ni tu bayar muka, lepas tu kita asyuran dengan masalah ben saat ni. Asyuran dengan finance ke masalah. Lepas tu asyuran dengan finance saat ni tu dah. Cumanya tu kita jaga tujuan lah. Jaga tujuan tu, apabila kita asyuran dah, dia ada lah situ tu, dia ada dengan anak dia, lepas tu ada dengan ibu dia dah. Maka anak dia makannya anak tu, hak tu serah pada bank lah. Misalnya kita bertel, lepas dah kita bayar muka, maka cak finance ni tu, banyak anak. Misalnya harga kita katanya, harga kita tu 700. Kita ambil duit yang anak. Ataupun kita asyuran, kita bayar muka 200. 200 kereta ni harga berapa? Harga 800. Bayar dah muka saat ni tu 200. Ada lagi nya 900. 900 lebih lah kita kata. 909 ataupun 700 lagi masalah. Dah kita tu kereta tu 800, ada lagi nya kat 700 masalah. Dia ambil laba tak kita lah. Tapi tu pesannya, dalam ketika kita duduk sore, jangan kita tu siapa kita tu tak boleh nak bayar sore. Sebab dia lah tak boleh bayar sore tu, dia nak anak pula. Sebulan tu kena bayar 150. 2 bulan tu kita tak boleh bayar 2 bulan, jadi 300. Anak tu nak pula jadi 300. Situlah kita kena jaga. Situlah kita kena jaga. Adapun asyuran setiap bulan, maka itu tu kata diperharuskan kerana kita terkepit dan perlu nak pakai benda tu. Tu dia. Jadi hana jaganya asyuran kita setiap-tiap bulan tu jangan putus. Tapi bagi orang worok sangat tu dia tak silah ambil kereta cara asyuran ni. Dia nak mikir. Tapi nak kata bagi kita orang kampung kebiasaan ni, nak buat gana kita duit tak ada, nak cari duit stoko tak kuasa. Munggu kerja cari pagi makan petang, pagi makan petang cari kerja pagi makan petang. Nak hipung duit boleh 100 200 ni sangat-sangat susah. Maka kita ambil asyuran itu tidak berbahasa Allah. Tapi jaga apabila kita asyuran tu, jangan wilkat. Jangan wilkat lah mana? Jangan wilkat. Dah. Pong medan cik mah boleh pon. Ton. Tapi masalah mah tak boleh. Adapun kereta tu boleh. Tapi mah tu tak boleh. Sebab mah tu dalam kaedah fiqhnya, orang panggil qabat qiyadan biyadi. Kena qabat pergi mari. Makna kata, mah asalnya orang panggil pertukar mah, jual mah ni. Makna kata kena depan. Makna asyuran tu tak boleh. Misalnya kita beli mah 30,000, maka kita nak pergi jual demo tu 70,000 cara asyuran. Hak ni tak boleh. Ia jadi ribawiyun. Mah ni jadi ribawi. Sebab mah ni orang panggil kena berdepak depan lalu dah. Kalau misalnya 30,000 bayar lalu dah. Makna tu bayar kita mik dengan token, mik di kedai mah, lepas tu mari jual pada seorang ni pula, kita berasyuran. Hak tu tak boleh. Semua kata ulama yang besar-besar masalah tong. Tong apa? Tong saat ni tu nak ซื้อผ่อนไม่ได้ tong tu dia tanya tong ซื้อผ่อนไม่ได้ ใช่ไหม ya boleh je tak boleh. Masalah mah tak boleh, kita nak pon tak boleh. Pon ไม่ได้ masalah mah tong tu ไม่ได้ tong ไม่ได้ adapun lain daripada mah kereta mutu ini benar terkepit. Adapun mah benar tak terkepit, tak ada apa. Misalnya kita orang Tino, tak ada emas lagi, tak ada apa, tak ada jadi kepik. Kalau tak bakar apa, tak ada masalah. Tak ada susah. Anak boleh ngaji, kita boleh gatang, ada kereta dah. Tapi emas nak pakai bila? Nanti kita ada perlu, kita ada mudah duit. Tak nanti asyurah pun kita boleh beli. Dan kita ada duit, ada kemudahan. Kita ada kemudahan satu hari, tak ada bermasalah. Benda tu panggil bukan benar perpastian. Bukan benar tu benar terkepik. Ada pun masalah kereta mutu ni, benar kena kita guna. Benar, orang panggil
panggil darurat, benda terkepit bagi kita, maka syarak dan ulama saat itu memperharuh bagi kita nak belikan masalah kereta mutu dengan asuran. Adapun tong, tong tu mai dai. Nak beli dengan cara asuran tu tak boleh. Tu dah. Ya tong tu orang panggil benda mai, bukan benda campin dak. Campin mana? Benda mai campin tu orang panggil benda perhiasan. Orang panggil mai cai kong campin, tapi orang panggil benda perhiasan. Benda untuk nak berjanguk, untuk perempuan nak berjanguk pakai tong ataupun pakai emas, ataupun kereta mutu orang panggil benda campin. Hak tu orang panggil syarak memperharuh kita beli dengan cara asuran ngengku. Dan ngengku boleh ke tak boleh? Jawab kata ngengku ni, ginilah ibu bapa nak jawab sikit lah. Mau pun nak berhenti dah. Kita boleh masa lepas 5 minit. Ngengku ni, jadi asal ngengku ni daripada untang. Duit buteh. Buteh secara kita ikat janji dengan bank. Tu mana dengan ngengku. Ngengku ni boleh tak boleh? Jawab kata ngengku ni apabila kita ambil 100,000, kita kena bayarnya anak. Maka kita camping, nak guna duit nak buat umur. Ataupun kita camping saat ni tu nak beli kereta. Ataupun kita camping nak buat umur, nak buat juga umur. Wasa nak duk becek weh dengan orang tua. Wasa tak kena duk dengan orang tua, payah anak pun ramai dah ni. Wasa nak buat umur. Tapi nak ku tanakan, misalnya 1,500,000 masalah. Ngengku tu boleh. Tapi kita nak jaga tu lah. Ngengku tu 1,500,000. Lepas tu ketika kita bayar dia tu 2 juta masalah. Ataupun 2 juta lebih. Tapi masa sekian-sekian. Dalam sebulan tu kena bayar anak dah. Ataupun kena bayar. Masalah hanya anak sebulan. 15,000. Tapi kena jaga 7 tu lah. 7 masalah. Jangan berlekat tu. Apabila lekat tu, ia bermasalah situ. Dia jadi nak anak suku pula tu. Itulah ulama duk jaga. Tapi nak kata kalau kita boleh beruntang saat itu secara lain pada bank, selain daripada tanakan, itu paling comel, itu paling aula, itu paling molek. Kalau kita boleh lari daripada ngengku cat tanakan. Tapi kalau kita boleh bergetar duit sama-sama kita, orang kaya dalam kampung kita, ini paling comel daripada kita duk bergetar ataupun ku daripada tanakan. Itulah nak wayak jalan yang paling aula ataupun jalan yang paling utama. Nak ku tu boleh. Tapi kalau kita boleh pisah, kita boleh helah, kita boleh lari daripada ku, hak tu terlebih comel. Ibu bapa. Dah. Lauban, dai mai. Boleh. Nak ku tak ada apa. Tapi kalau kita ada jalan lain, kita helah kok lain lah paling comelnya. Paling kamu. Kau soya, yellow belaka tu ni. Dah. Tak boleh kena mana kata boleh, tapi kalau kita ada jalan lain, maka kita cari jalan lain lah yang paling comel lagi. Kalau kita boleh bertes sama-sama kita, yang tidak ada anak, yang tidak ada bunga, hak tu paling comel. Bahasa dia lah, dia mau nak duit pada kita, pastilah dia mau nak hasil daripada kita, duit dia mau tak lah saja kita, dia mau nak lah bunga-bunga ataupun laba dia tu. Tapi laba pada tanakan, dia panggil laba tu, dia panggil bunga. Ada pun sama-sama kita tak ada lah akad dah. Kita kecek luar akad. Misalnya dia mau nak duit kawannya nak ambil 300,000, tapi dia mau nak bayar bulan-bulan nak hasil kawannya nak. Dah. Motor tak apalah kawan nak duit, tapi tak ada kecek lah akad lah, kecek belum pada akad. Kalau kecek lah akad tu, dia nak tiba masalah ribawi tu, masalah reba tu. Dia panggil duk timur reba-reba ni. Ketika akad ambil duit ku banyak ni, janjilah kata ambil duit banyak ni, dok biaya berapa persen. Situ jadi anak. Adapun kita kecek belum boleh kawan nak bertah boleh ada apa. Tapi kecek kira dulu belum ada tu. Kecek kira tak ada akad lagi. Patut apalah kalau demo bertah kawan nak wilasin demo tu sebulan-sebulannya ni. Deh. Tak ada masalah situ. Dah insyaAllah lah. Sekadar ni dulu ibu bapa dan pula saudara-saudari hadirin hadirat pada malam ni. InsyaAllah kita akan bersama semula pula kalau ada masa yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan pada malam ni bagi kita semua ataupun muslimi muslimat semua dirahmati oleh Allah, diselamati oleh Allah. Semua kita hidup saat itu minta duduk dalam rahmat Allah. Selamat kita, selamat sejahtera kita, anak, isteri, suami, semualah keluarga-keluarga kita semua hanya duk mengikut live ini. Minta selamat semua. Minta berjaya, maju ke depan, maju jaya ke depan. InsyaAllah. Dia mau tanya puying, tima gapo, tima ming. Ayat kursi. Mamin gapo, mamin ni magi he ko. Ayat kursi. Dai mai.
Ya tam istiqamah. Mamin mai he ko. Dah salam ke. Saya nak hai babom. Mami ni mari tutu dah apa mami 4 jam dia nak. Mamin. An ayat kursi. Jadi masalahnya kita katanya orang Tino ni hak mari hai ataupun mari uzur lah. Murak gitu dah nampak dia nak tu. Nah, dia kena dak ngah demon nak tu. Nah. Ma 4 jam dia jelah dah. Orang Tino kalau mari 4 jam dia nak baca ayat kursi hak dia istiqamah. Adakah boleh ke dah tak boleh? Nah, mau nak jawab dengan cara ringkasnya. Jadi kalau istiqamah dia tu duk bawa sokmo, duk baca sokmo, tapi kalau dia nak baca saat ni tu, dia kena niat zikir. Jangan dia niat Quran. Tu cara mudah-mudah tu, dia kena niat, dia baca istiqamah nak malai. Maka dia saat ni tu tak boleh niat Quran. Kalau niat Quran tak boleh sebab Tuhan kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh akan Quran al-mutahharun, malaikat orang-orang yang bersuci mereka itu. Makna kata orang yang tidak ada hadas kecil dan tidak ada hadas besar. Hadas kecil supaya kita jatuh asmaya berketuk, bersetuh dengan isteri, hak tu dia panggil al-hadasul asghar. Adapun al-hadasul akbar seperti seorang itu nifas dan seorang itu berjimuk, seorang itu berjanabah, seorang itu mari haid, itu dia panggil hadas besar. Maka bagi seorang itu dua amal ayat kursi setiap hari dia istiqamah, maka dia nak baca juga tika dia uzur, tika dia 4 jam dia nak baca juga. Maka jawab setengah ulama kata boleh dia nak baca tapi di atas qasak dia, di atas silah hati dia, niat dia bacakan zikir, bukan ayat kursi dah. Makna ketika dia baca tu baca zikir. Maka zikir ni tak kira lah ingat Allah, la ilaha illallah zikir. Ketika kita uzur tak uzur tu dia boleh baca semata. Kita kena niat qasak kata zikir. Qadar tu dulu. InsyaAllah lah kita akan semula pula. InsyaAllah semula pula. Ibu apa dah. Masalah pakai wangi engkoha saat itu di dalam semaya kita tu hak tu khilaf di antara ulama dah kita makan wangi ataupun pakai benda-benda bau sedap di dalam semaya kalau ada engkoha tu. Maka engkoha saat itu duk bahas di antara ulama, kata setengahnya najis, kata setengah tak najis. Di atas perkataan ulama kata najis, maka kita pakai di dalam semaya itu tak sah semaya kita. Maka dikata di atas perkataan yang satu lagi, orang pakai semaya pakai minyak berapa persen engkoha bahasa wasagah tu. Kata setengah, masya-Allah engkoha tu najis, maka tak sah semayanya. Dan atau kata setengah engkoha saat itu tak najis. Maka di atas perkataan kedua itu, maka tak ada mengapa, tak jadi masalah walaupun pakai minyak bau engkau. Yang moleknya kita tinggal lah. Yang moleknya kita tinggal masalah. Kita pakai minyak bau persen engkau, kita cari pala-pala minyak bau yang tidak engkau, itu paling molek sekali kita pergi beli. Apa orang panggil al-miskul abiyad ko, ataupun kita cari minyak-minyak bau hak yang tidak masuk engkau, itulah yang paling comel sekali. Dah. InsyaAllah lah qadar tu dulu. Qadar ni dulu ibu apa InsyaAllah kita sambung semula pula dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.